yang saya nak katakan tuan, nak membetulkan otak Melayu ni, sekarang ni orang Melayu sudah tak ada malunya lagi dah. Orang Melayu yang rasuah, orang Melayu yang membuat benda yang tak betul, yang membuat sumbang mahram, melakukan gangguan seksual pada anak kandung sendiri, dah tak ada perasaan malu dah. Ini adalah amat membahaya kepada bangsa Melayu di Semenanjung, mungkin juga di Sabah dan Sarawak. Jika bangsa Melayu ni terus melakukan perkara-perkara yang menjijikkan ini tetapi dihormati oleh masyarakat setempat. Kita melihat sekarang bagaimana berlakunya seorang bekas pemimpin dah ada dapati bersalah, 12 tahun penjara. Rakan sekutu yang pernah dia berhubung di New York telah kena 30 tahun. Tapi orang Melayu tetap menganggap dia sebagai hero, sebagai seorang pejuang, pembela rakyat. Saya nak cakap tuan-tuan, rakyat Indonesia ada dua tokoh terbilang dia semenjak dia merdeka tahun 66. Pertama, Soekarno. Apa Soekarno tidak lakukan kepada Indonesia, tanah airnya, kepada bangsa Indonesia? Soekarno lakukan. Tetapi bila Soekarno cuba membabitkan dirinya pada PKI atau PKI, Parti Komunis Indonesia, apa tindak balas rakyat Indonesia? Menolak Soekarno. Menolak Soekarno bukan berarti mereka menghilang ataupun menghilangkan cara hormat kepada Soekarno. Mereka tetap hormat Soekarno, tapi mereka tidak mahu menerima Soekarno balik sebagai Presiden Indonesia, dan Presiden Soekarno dianggap sebagai pembelot atau pengkhianat bangsa Indonesia. Hanya waktu dia sudah wafat atau meninggal dunia, barulah perkara ini dimaafkan oleh bangsa Indonesia. Kedua, Soeharto ini berbagai-bagai masalah yang dibuat di Indonesia dengan sikap diktator dia. Tetapi rakyat Indonesia tidak menafikan sumbangan Soeharto terhadap Indonesia dari segi pembangunan dan juga kemakmuran rakyat. Soal dia korupsi, kroni anak beranak dia, itu rakyat Indonesia tidak melupakan dalam ingatan dia. Tetapi apabila Soekarno dijatuhkan oleh rakyat Indonesia, mereka bukan tidak rasa hormat pada Soekarno, tetapi mereka melihat Soekarno ini sama juga seperti Soeharto telah menyusahkan rakyat Indonesia dalam tindak tanduk politiknya selama dia menjadi presiden. Hanya rakyat Indonesia membalas jasanya, khasnya presiden selepas dia yang memerintah Indonesia, kerana faktor usianya, kerana kesakitannya, maka dia tidaklah diambil tindakan untuk dibicarakan di atas berbagai tuduhan, dan berkesudahan dia meninggal dunia kerana sakit yang dialami. Tapi selepas dia disakiti, rakyat Indonesia, ini rakyat Indonesia tidak ada rasa malu apa bosku, bosku ke apa ke. Mereka mendesak supaya Soeharto diisytiharkan sebagai pahlawan nasional, dan dia patut diberi anugerah itu setelah dia wafat. Jadi beginilah kita cara menghormati pemimpin. Tetapi di Malaysia, menghormati pemimpin yang korupsi, salah guna kuasa, seperti kata Tun Dr. Mahathir, ini ayat Tun Dr. Mahathir bukan ayat saya, seorang perompak, pencuri dan penyangak, agak memalukan bangsa ini. Kerana kita langsung rasa tidak terkesan apa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri ini, dan merasa bahawa dia betul. Soal apa yang dia buat terhadap negara ini, kita tidak pernah nafikan. Tetapi pencurian dia, rompakan wang rakyat
sehingga rakyat terbeban dengan hutang yang perlu dibayar oleh negara berbilion-bilion yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat terbanyak, seperti pinjaman perniagaan. Kawan saya yang buat My Kitchen sekarang dalam keadaan nazak syarikatnya kerana PNB hanya mampu bagi dia 100,000 ya, walau keperluannya lebih pada itu, ialah disebabkan oleh kerajaan tak ada wang untuk mendanai usahawan-usahawan Melayu. Puncanya kerana terlalu besarnya hutang yang ditanggung oleh kerajaan dan negara ini, bukan saja kerana kehidupan rakyat, tetapi kerana pinjaman YMDP itu. Jadi tak adakah rakyat terkesan terhadap apa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri ini, yang memang telah pun tepat digelar sebagai perompak, penyamun dan pencuri di siang hari. Jadi orang Melayu sekarang ini perlulah berubah. Kalau otak tu ada sedikit masalah kesihatan, tenang dan fikir. Kita tak sepatutnya mendaulatkan, memuliakan seorang yang telah menyusahkan kita. Dan dia pun tidak pernah minta maaf kepada kita semua dalam soal apa yang berlaku sekarang. Sebaliknya, dia sekarang ni cuba untuk menjadi hero Melayu lah. Yang baru-baru ni nak berdebat isu Sapura, yang mana dia tidak ada lokas standar dah. Dia tidak ada sebab untuk nak jadi frontliner kepada Sapura, di mana kita tahu Chairman Sapura yang gajinya berjuta-juta ringgit, yang tak pernah mesra alam dengan orang Melayu ni, tak pernah nak jumpa orang Melayu pun, dia dengan dunia perniagaan ni saja. Tak tahulah kita. Saya sendiri kata pernah dulu-dulu lah waktu saya jadi surat bagian, kadang-kadang kita tulis juga lah surat, minta itu minta ini pada Sapura ni, abuk pun dia tak bagi. Surat kita pun tak jawab. Kita tanya dengan pegawai korporat dia, tak ada dapat jawapan. Jadi apa yang kita nak kata, rakyat mestilah berubah. Hakim bangsa Melayu, jangan malukan bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini tak pernah bersebahat dengan pengkhianat, tak pernah bersebahat dengan perompak, mencuri ini. Tapi hari ini bangsa Melayu dimalukan oleh segelintir Melayu yang mengangkat slogan apa malu bosku, bosku dan sebagainya. Apa hal? Jadi kita haraplah semua rakyat Malaysia dan juga kawan-kawan saya yang baca, tolonglah berikan tazkirah kepada mak bapak isteri yang agaknya terlalu taksub dengan Najib ni, supaya berhenti kerja-kerja yang mengarut ni, supaya kita sama-sama meletakkan sikap kita sebagai rakyat yang menjunjung rukun negara. Jika Indonesia mereka apa dipanggil menjulang tinggi Pancasila, kita di sini seperti nak mijak-mijak rukun negara kita, kesetiaan kepada raja dan negara. Selepas sebelum itu kepercayaan kepada Tuhan, lepas itu barulah kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni penting. Dalam kedaulatan undang-undang ni ialah pelaksanaan untuk menghapuskan rasuah, menghapuskan salah guna kuasa, mencari para perompak, pencuri dan penyangak ni. Jadi itu kalau kita asyik malu apa bosku, mempertahankan orang yang telah dihukum 12 tahun di dalam penjara, di mana sikap kita untuk memegang prinsip yang kita janjikan waktu kita sekolah? Kerana semua orang sekarang ni, saya rasa, kecuali saya, waktu saya tamat sekolah tahun 68, saya tak ada rukun negara lagi. Rukun negara 2 tahun kemudian, dan selepas rukun negara dilancarkan, semua sekolah-sekolah mengikrarkan bahawasanya kami rakyat Malaysia kan berikrar
menjunjung tinggi rukun negara berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Jadi semua orang yang bawah 60 tahun membaca ataupun melafazkan ikrar rukun negara dengan ayat sila yang ketiganya, iaitu kedaulatan undang-undang. Kenapa sekarang ini seperti tak ada rukun negara punya nilai? Orang dah dihukum 12 tahun dalam penjara kerana kesalahannya, masih dianggap sebagai seorang hero Melaya, diculang, diangkat, dipuja, dibosku. Jadi jangan kita semua ni terlibat dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan rukun negara ni, kedaulatan undang-undang. Jadi saya haraplah kalau Najib Razak, Zaid Amidi bertanding lagi pilihan raya ni, kalau BN menang, itu betul lah anugerah Tuhan dari saya lah. Kerana kalau fikiran Melayu, dia datang menolak orang yang merompak menyamun ini, Cina dan India, apa lagi. Jadi kenapakah kita tidak mau mengubahkan otak-otak mereka untuk membincangkan isu ini. Hari ini pula lagi teruk, ada satu syarikat JLC belum lagi dimaklumkan siapa, keretanya jumlahnya belas juga, wangnya pun belia juga. Kita ucap tahniah lah SPRM terhadap perkara ini. Kita harap tindakan itu akan membantu membersihkan generasi penerus ini memimpin negara dengan tidak ada lagi penyangat-penyangat rasuah di dalam organisasi kerajaan ini, seperti JLC itu. Dan kita harap jugalah jangan cuba menutup isu JLC ini, membongkar isu JLC ini, nak menutup kes Mak Hassan itu. Jadi masalahnya Bibi Sabaria dalam UMNO ni 191 ketua UMNO bahagian. Inilah yang menentukan hala tuju UMNO. Dah 191 tu 30 ke 40 orang saja yang tak bergantung dengan kerajaan. Yang lainnya bergantung 150 makan di tapak tangan. Apa yang kita nak lakukan? Jadi sebelum kita nak buang Najib Razak dan Zaid Amidi di dalam UMNO, ahli-ahli UMNO juga patut buang pemimpin-pemimpin taksub kepada Najib ni. Macam ketua UMNO bahagian apa namanya tu, Aziz Rahim punya adik tu, Talib apa tu, Talib, saya pun tak tahu lah, Talib Rahim tu, PGU insyaAllah tu. Orang-orang ni yang patut dibuang. Tapi masalahnya, takkan orang macam Talib tu boleh dibuang oleh ahli-ahli UMNO di kawasan parlimen atau bahagian dia, kerana semuanya itu makan tapak tangan dengan Muttalib. Jadi tentulah susah kita nak mengubah pemimpin ini. Sebab banyak orang tak faham, dalam UMNO 191 ketua bahagian, dia yang mengawal cawangan-cawangan ini. Dan sebilangan besar ketua-ketua cawangan ini, sebilangannya ialah jobless, tak ada kerja. Kulu pilih sana sini ya, ke sana ke sini, ikut ketua bahagian. Kan kita ikut ketua bahagian, rumah tak ada beras. Jadi apa kata ketua bahagian dia ikut. Yang ini orang ni dalam ketua UMNO cawangan 28,000 tu, saya rasa 25,000 ni dalam kategori makan tapak tangan, 3,000 ya yang independen. Ya, itu sebab ketua bahagian tak risau, tak malas sangat kalau ketua-ketua cawangan tak bekerja, tak buat apa-apa, bertambah pula dalam pilihan raya yang mendatang. Kerana itu adalah penyokong dia. Kerana dia akan mengundi untuk melantik ketua bahagian itu jadi ketua bahagian balik, dan ketua bahagian itu akan menyamun. Dapatlah dia dedak-dedak sepihannya. Saya bersetuju dalam keadaan-keadaan yang seperti kata oleh Din Ibrahim itu. Jadi tuan-tuan, dah 1:45 saya bercakap. Hal yang kata UMNO sudah jadi parah
boleh lagi kanser ni diubati. Kena buang lah yang kena kanser tu. Kalau kencing manis kena potong kaki lah. Okay. Dian Ibrahim. Okay, saya tengok tak ada soalan-soalannya yang baik-baik.